Minta maaf Yang Muhammad Datuk Senator, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Tuan Yang di-Pertua, saya mulakan penggulungan saya dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi, serta gunung ganan untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tak dapat menyempurnakannya kerana tak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakannya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala ini, saya amat sedar dan insaf bahawa berada di portfolio hal ehwal agama adalah suatu yang amat berat untuk dipikul. Namun atas dasar tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada saya, dengan dibantu oleh timbalan saya Yang Berhormat Ahmad Marzuq Syari, kami akan berusaha sehabis baik sambil memohon hidayah dan taufik Allah agar sentiasa diberi petunjuk olehnya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih terutamanya kepada 15 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan pelbagai isu yang berkaitan dengan hal ehwal Islam di bawah kementerian saya semasa perbahasan titah diraja yang lalu. Bagi saya ini merupakan isyarat bahawa ahli-ahli yang berhormat sama ada kerajaan maupun pembangkang amat prihatin terhadap perkembangan hal ehwal Islam di negara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam sabdaannya, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Riwayat At-Tabarani. Sesiapa yang tidak mengambil kecanaan dan keprihatinan terhadap urusan umat Islam, maka ia bukan daripada golongan mereka. Bagi memudahkan penggulungan, saya akan memberikan penjelasan ke atas isu-isu yang disoal, dicadang dan dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, sama ada secara umum atau khusus, secara langsung atau tidak langsung berdasarkan 6 isu utama. Pertamanya, peranan zakat, wakaf dan baitul mal. Suka dinyatakan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Pasir Putih, Yang Berhormat Kuantan dan Yang Berhormat Tampin telah membangkitkan persoalan berkenaan sejauh mana badan-badan zakat di negara ini dapat diselaraskan bagi membanteras kemiskinan dalam kalangan umat Islam di negara ini. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, di bawah butiran 1 senarai 2 iaitu senarai negeri, dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan Hal Ehwal Agama Islam, termasuklah urusan zakat adalah di bawah bidang kuasa negeri. Sehubungan itu, pengurusan zakat, sama ada kutipan maupun agihannya, adalah di luar bidang kuasa kerajaan persekutuan dan agensi persekutuan. Sebaliknya, dikendalikan sepenuhnya oleh kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Main masing-masing. Di wilayah persekutuan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib merupakan agensi yang bertanggungjawab menguruskan zakat. Dalam mengagihkan zakat pula, agenda mengeluarkan penerima zakat daripada kemiskinan adalah menjadi tumpuan utama kita. Hasrat kita untuk mengubah asnaf daripada seorang penerima zakat kepada pembayar zakat dengan slogan minal mustahiq ilal muzakki. Maknanya daripada sifat yang berhak terima zakat kepada pemberi zakat. Justru dalam merealisasikan agenda ini, kerajaan melalui Mawib telah merangka pelbagai inisiatif antaranya. Boleh minta penjelasan, Menteri? Boleh.
Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, isu zakat ini memang menarik perhatian ramai masyarakat dan pemimpin sebab masing-masing negeri dengan strategi dan cara dia tersendiri, dan zakat ini kebiasaannya diagi-agikan kepada asnaf dan sebagainya apabila mungkin bulan Ramadan, bulan-bulan tertentu. Sedangkan masyarakat rakyat miskin ini mereka senantiasa mengharapkan bantuan daripada pihak zakat. Jadi apakah kementerian atau menteri sendiri mempunyai satu hala tuju perancangan yang lebih holistik, iaitu mungkin wang zakat ini dijadikan sebagai satu badan yang benar-benar komprehensif dan kompetitif, membantu selain daripada kerajaan, membantu masyarakat tumpuan untuk mempertingkatkan sara hidup mereka, dan mereka tidaklah miskin berterusan. Mereka akan ada mungkin cara untuk dimartabatkan maruah mereka. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Jawapan itu saya akan baca dan ada dalam jawapan saya sekarang. Pertama, dengan menjalin kerjasama strategik dengan SME Corp, menerusi program Tunas Usahawan Baitul Mal atau Asnaf Preneur. Menerusi program ini, mereka akan diwajibkan untuk mengikuti kursus dan latihan perniagaan dan keusahawanan, termasuk strategi pemasaran produk yang lebih berkesan seiring perkembangan ekonomi digital. Setelah mengikuti kursus dan latihan, mereka akan diberikan bantuan modal serta bantuan geram maksimum sebanyak RM15,000 setiap seorang secara berperingkat mengikut prestasi perniagaan masing-masing. Program ini melibatkan peruntukan keseluruhan daripada Mawib sebanyak RM2.2 juta. Bagi fasa pertama yang bermula pada tahun 2019, seramai 85 usahawan Baitul Mal di wilayah persekutuan telah mengikuti program ini, termasuk 2 orang usahawan orang kelainan upaya OKU. Program ini akan diteruskan lagi pada tahun ini. Tambahan yang kedua, program yang dilaksanakan adalah program pembiayaan mikro ITK dengan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad. Program ini bagi membantu usahawan-usahawan dari kalangan B40 dengan penyediaan dana melalui microfinancing maksima sebanyak RM50,000 bagi setiap usahawan melalui Bank Islam. Seterusnya, agihan bantuan berbentuk modal dan peralatan melalui dana wakalah Mawib berjumlah RM300,000. Seramai 64 orang usahawan Baitul Mal Mawib telah layak menyertai latihan keusahawanan bagi siri pertama bermula 29 Jun 2020 yang lalu. Program ini merupakan suatu inisiatif kerajaan dalam mewujudkan dengan izin social finance di kalangan masyarakat melalui pemerkasaan asnaf. Ia juga berkaitan dengan apa yang disediakan oleh Bank Negara yang kami telah bincangkan dengan panjang lebar pada minggu lepas. Selain itu, Mawib juga telah mewujudkan skim bantuan latihan kemahiran industri. Menerusi skim bantuan ini, Mawib bekerjasama dengan institusi-institusi kemahiran yang menawarkan latihan kemahiran kepada anak-anak asnaf, seterusnya menjamin peluang pekerjaan setelah tamat pengajian. Pusat Pungutan Zakat Mawib PPZ Mawib juga telah memperkenalkan projek Bangkit Khairah PPZ Mawib dengan memberi sumbangan tambahan kepada peniaga kecil yang terjejas pendapatan agar bangkit semula dalam meneruskan perniagaan mereka yang terkesan ekoran Perintah Kawalan Pergerakan dan COVID-19. Dana bagi program ini adalah dari wang wakalah perniagaan zakat, perniagaan syarikat pembayar zakat. Antara yang sedang dijalankan di bawah program Bangkit Khairah adalah bersama Ramli Food Processing Sendirian Berhad untuk 10 peniaga burger dalam tempoh 2 bulan. Pelaksanaan program zakat untuk menaik taraf hidup asnaf adalah berbeza bagi setiap negeri mengikut dasar dan pertimbangan pihak berkuasa agama Islam negeri masing-masing. Buat masa ini, Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar bertindak sebagai penyelaras dan pemudah cara kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri dan agensi mengurus zakat dalam isu-isu berkaitan zakat di peringkat persekutuan. Saya juga berterima kasih. Yang Berhormat Menteri,
boleh saya celah. Ya. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin bertanya beberapa perkara. Yang pertama tadi berkenaan dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, kategori penerima zakat bertukar kepada kategori pembayar zakat. Ini merupakan satu istilah yang memang kita pada zaman Kerajaan Pakatan Harapan meletakkan KPI supaya kita ukur keberkesanan program-program. Ya, kita dengar program-program yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya berkenaan dengan program kerjasama dengan SME Corp iaitu program Asnafpreneur di mana 2.2 juta telah dibelanjakan dan 85 usahawan terlibat dalam program tersebut. Saya bahas di dalam perbahasan saya berkenaan dengan relung pemikiran sempit para orang-orang yang miskin, ya, di mana mereka susah mengatasi masalah di hadapan mereka kerana pemikiran mereka itu, dia punya band pemikiran mereka itu tak mampu untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Saya ingin tahu berapa peratus daripada 85 usahawan yang mengikut program Asnafpreneur ini berjaya kita keluarkan daripada kategori penerima zakat kepada pembayar zakat. Ya, itu soalan yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri bahawa zakat, hal ehwal zakat itu ialah di bawah pentadbiran negeri. Memang betul. Cuma saya bertanya, apakah peranan Jawhar dan apakah peranan kementerian di bawah Yang Berhormat Menteri untuk menyelaraskan SOP? Ya, sebab kita tahu bahawa kita mempunyai SOP berbeza-beza, negeri berbeza-beza. Jadi yang bermasalah ialah orang miskin. Saya bagi contoh, ada negeri orang miskin di hujung minggu tak dapat bantuan, putus bekalan makanan, anak putus susu, tapi tak dapat. Tak dapat nak memohon bantuan kerana mereka tak bekerja. Apa peranan peranan Yang Berhormat Jawhar dan sebagainya untuk selaraskan SOP ni di negeri-negeri, Mas? Terima kasih. Yang Berhormat Senator. Okey, terima kasih banyak. Berkenaan dengan peratus, sebenarnya ia sedang berjalan. Program ini sedang berjalan. Berkenaan dengan isu jumlah ataupun cara menyelaraskan SOP berbeza-beza, kita mengadakan perbincangan dari semasa ke semasa melalui Esko Agama Negeri, pengarah-pengarah Agama Islam Negeri dan juga Majlis Agama Islam Negeri. Dan insya-Allah hal ini diselaraskan. Pihak zakat sendiri sentiasa mengadakan perbincangan atau simposium setahunan dari semasa ke semasa untuk menyelaraskan beberapa isu yang lain. Dan untuk jawapan berkenaan dengan perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuantan ini, saya juga akan sebut di sini, iaitu dalam kita memperkasakan, ni saya masuk yang seterusnya lah. Berhubung gesaan Yang Berhormat Kuantan agar kerajaan memperkasakan sistem wakaf untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan sejak RMK 9 sehingga kini telah melaksanakan 18 projek. Maklumat boleh didapati selepas ini. Berskala besar berimpak tinggi hartanah wakaf dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri MAIN yang memberi impak kepada peningkatan ekonomi orang Islam. Pelaksanaan projek-projek tersebut dikategorikan kepada 5 kategori iaitu kebajikan, kesihatan, ekonomi, perumahan dan pendidikan. Pelaksanaan program memperkasakan wakaf insya-Allah akan diteruskan dalam RMK yang ke-12. Dalam konteks wakaf pendidikan, Yayasan Wakaf Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah bersetuju dengan penubuhan tabung wakaf pendidikan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan dana wakaf pendidikan yang boleh digunakan untuk membantu kerajaan membiayai sebahagian daripada kos pendidikan negara. Ini merangkumi membangun dan menambah baik kemudahan dan fasiliti pendidikan, membiayai operasi premis pendidikan serta membiayai keperluan pelajar. Kini kedua-dua pihak dalam proses memuktamadkan dokumen memorandum persefahaman dan garis panduan tabung wakaf pendidikan. Inisiatif ini dijangka akan siap pada akhir tahun ini. Selain itu, Yayasan Wakaf Malaysia juga telah mengadakan perbincangan bersama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk penubuhan tabung wakaf kesihatan negara, Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA
untuk bekerjasama dalam pembangunan sektor alam sekitar dan air, termasuk inisiatif mewujudkan wakaf air serta beberapa GLC dan atau GLIC untuk meneroka peluang kerjasama pelaksanaan wakaf dalam sektor korporat. Ya, Bapak Menteri, boleh minta sikit. Ayat. Yang Bapak Menteri dah masuk wakaf. Tadi sebenarnya saya ada soalan tentang zakat. Terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah kerana semasa yang Bapak Menteri menjadi Sahibu Samah Mufti di Wilayah Persekutuan, setakat berita terakhir yang kita baca pada Disember, kutipan zakat meningkat lebih kurang dalam 3%. Jadi itu mungkin juga satu petunjuk bahawa dalam ekonomi pada waktu itu cukup baik, walaupun pentadbiran lama. Soalan saya sebenarnya adalah tentang salah satu kategori penerima zakat, iaitu golongan yang berhutang. Ini yang jarang disebut. Jadi saya nampak tidak ada struktur khas sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan tentang ciri-ciri orang yang layak. Soalan ini saya tanya kerana bila kita cakap ramai orang miskin, kita tahu ramai orang yang akhirnya resort tu pinjam dengan alung dan sebagainya kerana dia tidak ada ciri-ciri khas untuk kelayakan bagi mereka meminjam. Jadi saya minta sedikit ulasan daripada Yang Mohd Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Dalam isu ini, yang pertama sekali, kita tak nafikan dalam Al-Quranul Karim ada menyebut khas yang disebut sebagai wal-gharimin. Akan tetapi kebanyakan, kalau saya bercakap dalam konteks di wilayah persekutuan, Majlis Fatwa atau Perundingan Hukum Syarak melihat tentang kategori berkenaan dengan orang yang berhutang dibahagikan kepada beberapa jenis. Satu yang kita titik beratkan, orang yang berhutang kerana hendak hidup. Dalam arti kata lain, bab makan, bab sakit, bab kesihatan, maka ini yang diutamakan. Adapun jika sekiranya keberhutangan bab yang lain, maka kita melihat teramat banyak isu-isu ini yang boleh untuk diberi satu cara garis panduan untuk penyelesaian melalui AKPK dan seumpamanya. Dan yang kedua, suka juga saya nyatakan bahawa walaupun begitu, Al-Gharimin juga digerakkan. Contohnya apabila berlaku banjir ataupun bah besar di Kelantan pada beberapa tahun dulu, maka kita di wilayah persekutuan telah mengeluarkan satu jumlah yang besar duit untuk membantu mereka dan kita kategorikan dalam asnaf Al-Gharimin atau mereka yang berhutang. Ini selaras dengan fatwa yang dikemukakan oleh peringkat antarabangsa. Jadi kita juga telah laksanakan isu seperti ini tetapi dalam bentuk terpilih supaya kita boleh agihkan seramai mungkin insya-Allah. Sikit soalan tambahan. Ni ada tambahan. Boleh tentang golongan berhutang ini, saya pernah terlibatlah membantu semasa saya berkhidmat di Selangor dulu. Kebanyakan mereka yang berhutang dengan misalnya alung ini ialah kerana mereka tidak layak untuk berhutang dengan institusi-institusi yang ada perbankan sebab ialah ada yang kerja sendiri, dia tidak ada dokumen dan sebagainya. Soalan saya ialah possible sama ada mungkin boleh kita lakukan yang mana peruntukan dalam konteks zakat kepada golongan Al-Gharimin ni kita boleh buat dalam satu bentuk institusi supaya kita boleh memberi pinjaman tanpa faedah kepada golongan-golongan yang sebegini. Jadi saya tak tahulah, dia mungkin jangka masa panjang, saya cuma nak lontarkan cadangan kepada Yang Mohd Menteri. Boleh Parit Bunta menyambung soalan daripada Kang Ak. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Menteri. Kita tahu Jauhar berperanan untuk menyelaraskan semua isu-isu zakat di peringkat negeri di mana kuasa zakat dan wakaf berada di kuasa negeri. Itu jelas dia punya premis. Soalan saya ialah dalam konteks perundangan. Kita pernah berusaha untuk mewujudkan akta wakaf. Dan kemudian kita ada satu perancangan untuk memastikan negeri-negeri melalui enactment negeri akan membawa juga. Setengah negeri tidak ada enactment wakaf sehingga kita dapat memastikan polisi dan perundangan wakaf itu berlaku secara kita kata ada undang-undang dan penguatkuasaan. Soalan saya ialah sejauh manakah usaha melalui Jauhar termasuklah zakat ada saya dipahamkan maklumat daripada negeri. Ada satu negeri yang kita tidak ada maklumat hingga hari ini dari segi kutipan dia dan cara dia bagaimana, sebab ini penting. Kalau kita nak bercakap tentang ketelusan, maka zakat dan wakaf itu asas dan terasnya ialah kepercayaan.
Dan kalau tidak ada ketelusan dalam konteks undang-undang, saya rasa ini mungkin akan mencacatkan usaha-usaha baik yang telah kita buat, dan saya doakan semoga disambung oleh kerajaan pada hari ini. Sedikit. Okey, terima Menteri, kasih. Alostar. Banyak pula ni, saya tak nak baca apa-apa dah lah. Sedikit. Silakan. Menteri, saya Yang dan Berhormat Alostar. Senator, Saya sambung sikit dari Yang Berhormat Tribunal. Senator, kalau Yang Berhormat tak nak jawab tak apa. This is lantai Yang Berhormat. Jawapan bertulis pun boleh. Jadi Yang kasih. Berhormat jangan rasa terdesak Yang Berhormat Senator. Tak apa, Silakan. ini boleh jawab dalam tulisan. Cuma ada sedikit isu tentang zakat ini. Kita sedia maklum, zakat ini di bawah negeri. Tetapi oleh kerana negeri ini ada kuasa untuk letakkan di bawah konsep zakat tahun ni, peratus yang dikembali kepada pembayar zakat ini untuk bayar kepada asnaf yang dia boleh decide sendiri. Maka wujudnya setiap negeri pembayar balik itu yang berbeza. Contohnya di wilayah 30%, di Perlis 50%. Maka akhirnya ada yang pembayar zakat ini, dia cenderung kepada untuk bayar zakat di negeri lain, yang akan saya rasa akan mungkin jadi masalah dari segi persaingan antara negeri ini. Adakah pihak kementerian ada rancangan untuk cuba selaraskan supaya duit zakat tersebut tidak dikumpul kepada mana-mana negeri hanya kerana di sana dia dapat pulangan yang lebih daripada negeri lain? Okey, saya faham. Berkenaan dengan isu ni, dia bergantung kepada negeri masing-masing. Nak beri berapa peratus, kalau di wilayah kita akan masukkan dalam majlis fatwa yang dipanggil sebagai perundingan hukum syarak. Selepas diluluskan, barulah diberi 50 ke 20%, 25% sebagai wakalah. Dan ini yang biasanya. Dan Jauhar telah terbitkan manual pengurusan agihan zakat di mana bentuk-bentuk skim bantuan dan agihan yang boleh dilaksanakan di setiap negeri telah diselaras dan dibincangkan bersama pihak MINS dan juga ahli zakat negeri lah. Buat masa ini, manual sedang dikemaskini dan diteliti bentuk-bentuk bantuan yang lebih bersifat semasa bagi memenuhi keperluan asnaf. Berkenaan dengan Akta Wakaf, insya-Allah akan dibentangkan pada Disember pada 2020 ini, insya-Allah. Dan soalan yang terakhir yang awal-awal tadi berkenaan zakat, saya syorkan dan saya seru kepada semua mereka agar bayarlah zakat supaya bila banyak harta zakat boleh kita bagi kepada golongan gharimin atau yang berhutang mengikut apa yang telah disyarat-syaratkan, insya-Allah. Yang Berhormat Kuantan juga membangkitkan berkenaan idea berhubung dengan pembangunan hospital wakaf seperti yang turut disentuh oleh Yang Berhormat Kuantan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, kerajaan telah meneliti sewajarnya pelaksanaan hospital berkonsepkan wakaf demi mencapai kesejahteraan hidup golongan asnaf dan B40. Kerajaan melalui Mawib akan melaksanakan hospital berkonsepkan wakaf bermula dengan pelaksanaan di Hospital Pusrawi. Pelaksanaan hospital wakaf dibahagikan kepada dua fasa seperti berikut. Pertama, jangka pendek dilancarkan pada tahun 2020, Hospital Pusrawi sebagai pilot projek. Yang kedua, dimulakan dengan mewakafkan komponen kecil seperti peralatan kesihatan, kenderaan ambulans, tenaga kepakaran, katil serta perkhidmatan. Fasa kedua, yakni jangka panjang, dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun. Fokus kepada wakaf berskala besar seperti wakaf bangunan serta perancangan untuk membuka cawangan Hospital Pusrawi berkonsepkan wakaf di lokasi-lokasi strategik. Berkaitan persoalan Yang Berhormat Kuantan berkenaan usaha-usaha kerajaan dalam meneruskan penggubalan dan pembentangan rang Undang-Undang Wakaf, untuk makluman ahli Yang Berhormat, RUU Wakaf pada ketika ini berada dalam proses akhir penggubalan. Seiring dengan perkembangan semasa dalam industri wakaf, sama ada di Malaysia atau di luar negara, khususnya di negara-negara Islam, kerajaan sedang meneliti dan menambah baik RUU Wakaf yang sedang digubal agar RUU ini berupaya mendepani perkembangan demi perkembangan yang sedang dan dijangka akan terus rancak berlaku dalam industri wakaf. Dengan penambahbaikan tersebut, saya yakin ia berupaya menjadi satu daya tarikan kepada negeri-negeri untuk menjadikannya sebagai undang-undang model yang boleh dijadikan sebagai panduan dan ikutan oleh negeri-negeri dalam menggubal undang-undang wakaf yang seragam di seluruh negara.
Saya ingin tegaskan dan memberi jaminan bahawa usaha-usaha yang baik yang telah dilaksanakan sebelum ini akan diteruskan demi untuk manfaat dan kebaikan bersama, khususnya penggubalan RUU Wakaf yang sudah pasti akan memberikan impak yang sangat signifikan dalam pembangunan wakaf. Wakaf yang ditadbir urus dengan baik berlandaskan lunas undang-undang yang mantap akan memberi manfaat bukan sahaja kepada masyarakat Muslim, bahkan tempias manfaatnya akan turut dirasai oleh masyarakat bukan Islam. Justru tidak ada sebab bagi kerajaan hari ini untuk tidak meneruskan penggubalan dan pembentangan RUU Wakaf ini. Saya beri jaminan bahawa ia akan dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini setelah selesai diteliti semula dan ditambah baik. Justru saya menyeru dan amat berharap agar usaha murni untuk melengkapkan penggubalan RUU Wakaf ini dapat direalisasikan dan mendapat sokongan padu daripada semua ahli-ahli yang berhormat apabila ia dibentangkan kelak. Jazakumullahu khairal jazak. Seterusnya, permekasaan undang-undang dan mahkamah syariah. Tuan Yang Dipertua Yang Berhormat SIG telah mencadangkan agar wilayah persekutuan mengikuti langkah Mahkamah Syariah Negeri Perak menubuhkan Mahkamah Syariah Utama. Untuk makluman yang berhormat, usaha-usaha untuk mempertingkatkan hierarki Mahkamah Syariah telah pun dimulakan semenjak tahun 2009 lagi, apabila Jemaah Menteri pada 23 Disember 2009 telah bersetuju dengan Memorandum Jemaah Menteri bagi mewujudkan Mahkamah Rayuan Khas Syariah di negeri-negeri. Pelaksanaan bagi cadangan ini adalah tertakluk kepada hasil rumusan perbincangan antara Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM dengan Jabatan Peguam Negara JPN, begitu juga Kementerian Keuangan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Usaha-usaha ini masih lagi diteruskan, terutamanya bagi mendapatkan pandangan dan persetujuan daripada pihak berkuasa negeri-negeri, kerana Mahkamah Syariah adalah terletak di bawah bidang kuasa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong serta Kebawah Duli Yang Maha Mulia atau Duli Yang Maha Mulia Sultan, Raja dan Yang di-Pertuan Besar setiap negeri berdasarkan Senarai 2 Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Di peringkat wilayah persekutuan, kerajaan telah bersetuju untuk mempertingkatkan hierarki Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan bagi menambah peluang kepada pihak-pihak untuk menyemak dan merayu kes-kes yang telah diputuskan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah seperti di Perak. Walau bagaimanapun, cadangan ini perlu mengambil kira unjuran keuangan kerajaan dan dasar-dasar perjawatan perkhidmatan awam yang sedia ada kerana ia melibatkan pewujudan pertambahan perjawatan yang sudah tentunya melibatkan kos keuangan. Bagi tujuan tersebut juga, semakan dan pindaan undang-undang sedia ada perlu dibuat seperti Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993, Akta 505 serta akta-akta lain yang berkaitan atau dengan mewujudkan suatu akta Mahkamah Syariah yang baru dan tersendiri seperti Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Perak 2018. Berkenaan cadangan Yang Berhormat SIG supaya pelantikan Hakim Mahkamah Syariah dibuat sama seperti Hakim Mahkamah Sivil, kerajaan bersedia untuk meneliti perkara ini seiring dengan cadangan meningkatkan hierarki Mahkamah Syariah seperti yang disebutkan sebentar tadi. Namun ianya juga bergantung kepada rundingan dan persetujuan pihak berkuasa melantik hakim-hakim Mahkamah Syariah, iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong serta Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Sultan atau Duli Yang Maha Mulia Sultan, Raja dan Yang Pertuan Besar setiap negeri. Selain itu, Yang Berhormat Parit telah membangkitkan syur agar Mahkamah Syariah memakai pentadbiran dan prosedur yang sama dengan Mahkamah Sivil. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, buat masa ini undang-undang prosedur dan keterangan Mahkamah Syariah adalah tidak jauh beza dengan apa yang dipakai oleh Mahkamah Menteri ada Sivil. sikit minta penjelasan daripada SIG. Ya, belakang Pak Menteri. Tak nampak. Okey, Belakang Yang Berhormat. Ya. Terima kasih Pak Menteri. Berkaitan yang disebut oleh Pak Menteri untuk melihat kedudukan Mahkamah Syariah dipertingkatkan di segi hierarki dan juga pelantikan hakim itu, di satu sudut dilihat pelantikan hakim syariah hari ini
dalam kongkongan sebagai penjawat awam sahaja. Jadi adakah Yang Berhormat Menteri melihat bahawa penubuhan Suruhanjaya pelantikan hakim syar'i itu adalah satu keperluan untuk kita mengukuhkan kedudukan Mahkamah Syariah? Terima kasih. Saya setuju dengan apa yang dinyatakan tadi. Dalam perbahasan usul juga Yang Berhormat SIK ada mempersoalkan berkenaan isu ketiadaan undang-undang kawalan dan sekatan pengembangan agama bukan Islam di kalangan orang Islam di peringkat wilayah persekutuan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, adalah menjadi hasrat kerajaan pada hari ini untuk menggubal dan membentangkan undang-undang bagi mengawal atau menyekap pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang-orang yang menganuti agama Islam selaras dengan perkara 11 pasal 4 Perlembagaan Persekutuan. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, draft Undang-Undang Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama bukan Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan telah selesai digubah di peringkat Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil atau dikenali sebagai Jawatan Kuasa Teknikal. Draft RUU ini digubal bagi pemakaian di wilayah-wilayah persekutuan memandangkan wilayah-wilayah persekutuan adalah antara 4 buah negeri yang masih belum mempunyai undang-undang seumpama ini. Kerajaan melalui Jawatan Kuasa Teknikal akan meneliti dan memantapkan peruntukan-peruntukan yang terkandung di dalam draft RUU ini agar undang-undang yang terhasil kelak berupaya menjadi satu undang-undang yang mantap, komprehensif dan bersifat menyantuni semua pihak. Ini adalah penting kerana undang-undang ini kelak bakal mempunyai bidang kuasa terhadap orang-orang Islam dan bukan Islam yang melakukan kesalahan di bawahnya. Aspek pelaksanaan undang-undang ini juga perlu dilihat semula dan diberi keutamaan kerana undang-undang yang baik adalah undang-undang yang dapat dilaksanakan setelah dikuatkuasakan. Kita tidak mahu undang-undang yang bakal ini digubah hanya gah di atas kertas tetapi sukar dan tak praktikal untuk dilaksanakan. Bagi tujuan tersebut, pihak-pihak seperti Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Peguam Negara, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dan pihak-pihak lain yang berkenaan perlu dirundingi dari semasa ke semasa untuk mendapatkan pandangan, maklum balas dan kerjasama mereka khususnya dari aspek pelaksanaan undang-undang ini kelak. Kerajaan amat optimis sekiranya rundingan-rundingan tersebut dilaksanakan, akta yang bakal lahir dari rundingan ini akan menjadi lebih komprehensif, sistematik dan menyeluruh serta mencapai objektif yang dihajati. Selain daripada penggubalan Undang-Undang Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama bukan Islam, penyeragaman Undang-Undang Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama bukan Islam di negeri-negeri seluruh Malaysia juga merupakan antara agenda utama kerajaan. Ianya akan dilaksanakan selepas kerajaan berunding dengan pihak berkuasa agama negeri-negeri untuk mendapatkan pandangan dan buah fikiran mereka. Setelah segala proses dan tertib penggubalan dan penyeragaman undang-undang tersebut selesai dilaksanakan, kerajaan akan membentangkan RUU tersebut di Dewan Yang Mulia ini. Yang Berhormat Kulim Bandar Baru ada membangkitkan persoalan berkenaan pindaan Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah 1965 atau Akta 355 di Parlimen. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, kerajaan amat memahami dan menghargai keprihatinan ahli-ahli Dewan serta seluruh rakyat Malaysia dalam memperkasa dan menaik taraf institusi Mahkamah Syariah yang menjadi nadi kepada sistem perundangan Islam di negara kita. Kerajaan akan terus mengkaji dan turut memberi keutamaan terhadap cadangan pindaan Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindaan. Sungguh pun demikian, sebelum ianya dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini, beberapa proses penting perlu diteliti dan dilaksanakan terlebih dahulu agar ia dapat digubal dan dibentangkan mengikut tertib dan teratur berdasarkan kerangka Perlembagaan Persekutuan.
Bagi meminda akta ini, ianya perlu dibincang di dalam Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil. Jawatankuasa ini ditubuhkan oleh Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI bagi menilai dan menyeragamkan segala pindaan dan penggubalan undang-undang melibatkan hal ehwal Islam. Oleh itu, kerajaan perlu memberi ruang dan masa yang wajar dan munasabah kepada Jawatankuasa Teknikal untuk meneliti cadangan pindaan, menggubal dan seterusnya berunding dengan negeri-negeri. Selepas itu adalah amat wajar dan teratur sekiranya cadangan untuk meminda akta ini dirundingi dengan negeri-negeri terlebih dahulu agar ianya kelak menjadi suatu undang-undang yang mantap, komprehensif dan mewakili aspirasi semua negeri di Malaysia. Pihak-pihak berkuasa negeri seperti Majlis Agama Islam Negeri, Mahkamah Syariah Negeri, Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri, Pejabat Mufti Negeri dan Pejabat Penasihat Undang-Undang, Pejabat Peguam Besar Negeri perlu dirundingi dan disantuni terlebih dahulu dalam proses penggubalan akta ini, kerana pihak-pihak inilah yang akan terkesan secara langsung dengan penggubalan akta tersebut. Oleh celahan Yang Berhormat Menteri, Silakan. Kelembagaan Baru. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya ucapkan terima kasih. Saya juga bersyukur saya dapat mendengar bagaimana hikmahnya jawapan Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan idea melaksanakan RUU 355, iaitu realistik, berpijak di bumi nyata dengan mengambil kira halangan dan kekangan proses rundingan dengan semua stakeholders. Saya tidak ada khilaf sama sekali dari sudut menerima. Ya. Masalah berlaku apabila kalau ada kalangan yang merasakan bahawa aku saja yang betul, kamu sanggah, kamu terkeluar akidah. Ini masalah. Jadi bila saya dengar, saya ucap terima kasih banyak. Memang itu saya hargai sangat. Cuma Yang Berhormat, saya nak tanya, agak-agak tu bila boleh buat? Ya, tadi dah sebut dah mekaniknya, prosesnya, perundingan. Alangkah cantiknya kalau perancangan itu diikat dengan satu tempoh masa. Saya nak bagi tahu orang kuliah ni, bila? Satu. Yang kedua, oleh kerana masa pun tinggal 8 minit, adakah Yang Berhormat akan jawab juga isu tabung haji? Akan menyentuh isu tabung haji? Terima kasih. Sila Menteri. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Apa yang ditanya ni saya jawab depan ni sikit. Ada dah dalam ni. Okey. Pindaan ini juga perlu dibentangkan kepada MKI yang dianggotai oleh anggota-anggota yang mewakili sebahagian besar negeri-negeri di Malaysia. Jadi proses macam ini saya akan sebut sikit. Cuma sebelum saya terlupa, tamu haji itu saya akan jawablah. Bila speaker kata berhenti, saya akan jawab insya-Allah. Tinggal 7 minit lagi Menteri. Sempat insya-Allah. Ini adalah penting bagi mendapatkan pandangan dan kelulusan MKI memandangkan pindaan ini akan memberi kesan secara langsung kepada Mahkamah Syariah yang terletak di bawah bidang kuasa negeri. Pindaan ini juga perlu disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja bagi mendapatkan pandangan dan perkenan Majlis Raja-Raja. Hal ini kerana segala hal ehwal berkaitan dengan agama Islam, termasuklah Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah adalah di bawah bidang kuasa Kebahdulian Maha Mulia atau Duli Yang Maha Mulia Sultan, Raja dan Yang di-Pertuan Besar Negeri yang merupakan ketua agama di negeri-negeri jajahan takluk baginda, serta Kebahdulian Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong bagi negeri-negeri yang tidak beraja untuk mendapatkan pandangan dan perkenan baginda-baginda. Sebaik sahaja semua proses dan tertib tersebut selesai, dilaksanakan mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan, barulah pindaan tersebut boleh dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini apabila tiba masa yang sesuai. Saya berharap insya-Allah ia akan dapat direalisasikan sebelum daripada saya mati insya-Allah. Berkenaan dengan gesaan Yang Berhormat pula, supaya akta penyalahgunaan agama dirangka bagi mengekang mana-mana agamawan menggunakan ayat Al-Quran dan hadis dengan sewenang-wenangnya, perlu saya tekankan kepada ahli Yang Berhormat bahawa umat Islam di negara ini sememangnya digalakkan untuk merujuk kepada ayat Al-Quran dan hadis sebagaimana penggunaannya selagi mana penggunaannya tidak bercanggah dengan hukum syarak dan selaras dengan peruntukan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Untuk makluman Yang Berhormat,
peruntukan undang-undang sedia ada sudah memadai bagi mengekang masalah ini. Seksyen 8 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 memperuntukkan mana-mana orang yang dengan kata-katanya atau perbuatannya mempersendakan, menghina, mencemuh atau menyebabkan dipandang hina ayat-ayat Al-Quran atau hadis adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Peruntukan undang-undang yang seumpama ini juga diperuntukkan dalam enakmen kesalahan jenayah syariah di negeri-negeri yang lain. Oleh yang demikian, mana-mana orang Islam yang menggunakan ayat Al-Quran sewenang-wenangnya bertentangan dengan hukum syarak boleh dikenakan tindakan undang-undang seperti yang dinyatakan. Selain itu, orang-orang Islam yang ingin mengajar di wilayah-wilayah persekutuan, sama ada melalui ceramah, kuliah, tazkirah dan sebagainya, perlu mendapatkan tauliah atau kebenaran mengajar daripada jawatan kuasa pengawasan pengajaran agama yang dikelolakan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan terlebih dahulu. Subsection 96(3) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993 memperuntukkan bahawa jawatan kuasa hendaklah mempunyai kuasa untuk memberikan tauliah bagi maksud mengajar mengenai apa-apa aspek agama Islam dan untuk menarik balik tauliah demikian. Proses pentaulian mengajar tersebut bertujuan untuk menilai pegangan, ilmu pengetahuan dan saksiah bakal pengajar. Ia juga untuk memantau ajaran agama Islam yang disampaikan supaya tidak berlaku penyalahgunaan agama dan penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan sewenang-wenangnya tanpa berpandukan hukum syarak, undang-undang serta fatwa yang diwartakan. Sekiranya terbukti berlaku penyalahgunaan ayat Al-Quran dan hadis dalam pengajaran, maka tauliah yang diberikan akan ditarik balik oleh pihak berkuasa agama. Ketiga, pendidikan tahfiz dan pengajian agama bagi orang asli. Tuan Yang Dipertua, dalam isu pendidikan Islam bagi melahirkan generasi umat Islam yang hebat, saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Pontian atas keprihatinan beliau yang mencadangkan supaya kerajaan memantapkan dasar tahfiz negara. Untuk makluman yang ahli yang berhormat, dasar pendidikan tahfiz negara yang diperkenalkan oleh kerajaan sejak tahun 2017 masih diteruskan sehingga kini. Pelaksanaannya sentiasa dilaporkan dalam MKI dan persidangan Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam lepas dari semasa ke semasa. Boleh saya celah sikit? Satu masa tinggal 2 minit je ni. Tabung haji belum ada jawapan. Yang kedua pasal Majlis Tahfiz Negara. Dasar pendidikan tahfiz tu dah jelas dah. Kita dah setuju dah. Cuma pada masa kita dulu, pada masa kami dulu, kami cuba tingkatkan kepada Majlis Tahfiz. Dan saya rasa masa itu Menteri juga ada di dalam pos kabinet kita. Jadi itu isu je sekarang. Tahap mana dah sampai Majlis Tahfiz. Dasar pendidikan tahfiz kita dah tahu dah. Sekarang ni satu level lagi majlis tu. Apa akan jadi? Yang kedua, masa tinggal 2 minit. Menteri, untuk kami nak bertanya pasal tabung haji. Yang Berhormat Menteri, Pontian yang menimbulkan mengenai tahfiz ini. Saya juga ada mencadangkan supaya diwujudkan Universiti Al-Quran. Pernah dicadang oleh Kerajaan Barisan Nasional dahulu. Kita ada Darul Quran Jakim di Kuala Kubu Baru misalnya. Dan kita juga ada cadangan untuk mewujudkan 125,000 hufaz dan hufaz yang profesional. Dia bukan hanya menghafaz Al-Quran, tetapi boleh menjadi engineer, arkitek, peguam dan lain-lain yang profesional, tapi mereka adalah hafiz. Oleh itu, apa pandangan Yang Berhormat Menteri terhadap cadangan Universiti Al-Quran? Datuk Yang Dipertua, kita mohon Menteri diberi masa lebih untuk menjawab tabung haji. Saya ada menimbulkan 7-8 perkara tentang tabung haji. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri, teruskan beri jawapan. Terima kasih. Saya baca dululah jawapan yang ada ni. Saya ringkas ni, depan lagi sikit.
Bagi perkembangan terkini pelaksanaan dasar tahfiz negara, pihak JAKIM bersama bahagian gubalan Jabatan Peguam Negara kini dalam proses pemurnian draft kaedah sekolah agama Islam wilayah persekutuan. Kaedah ini akan dijadikan model kepada negeri-negeri selain daripada pihak berkuasa agama negeri sedang menyediakan garis panduan penubuhan dan pendaftaran institusi tahfiz berpandukan model garis panduan penubuhan dan pendaftaran institusi tahfiz yang telah dikeluarkan oleh JAKIM. Melalui pembentangan belanjawan tahun 2020, kerajaan telah memperuntukkan 50 juta kepada institusi tahfiz seperti yang telah dijelaskan dalam jawapan sebelum ini. Kerajaan akan memastikan bahawa peruntukan institusi tahfiz akan terus diutamakan dalam belanjawan 2021. Kerajaan tak akan sekali-kali mengabaikan institusi tahfiz yang menjadi harapan dalam melahirkan generasi Al-Quran yang akan menjadi pelapis serta peneraju negara di masa hadapan. Dalam hasrat mewujudkan institusi tahfiz negara, kerajaan sedang giat membangunkan prosedur pengendalian standard SOP bagi menggerakkan fungsi Majlis Tahfiz Negara. Berkenaan dengan Darul Quran di bawah JAKIM yang merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi tahfiz yang ditubuhkan sejak 1966 dan sentiasa diperkasakan dengan program-program baru di peringkat CJ, diploma dan ijazah semasa ke semasa supaya kelak dapat dinaik taraf sebagai sebuah universiti. InsyaAllah akan diusahakan. Yang Dipertua, oleh kerana masa tak sempat sangat untuk saya ulas, sebenarnya di depan saya ni ada 2-3 isu lagi untuk saya jelaskan. Hari Jawi, Menteri. Tuan Antaranya termasuk Speaker, masalah dakwah. tabung haji adalah antara isu besar yang dibahas oleh saya akan hampir jawab, insyaAllah. semua pihak. Okey. Jadi saya Dakwah mohon dan menangani masalah sosial, begitu juga isu berkenaan dengan Jawi, termasuklah tabung haji. Untuk tabung haji ini panjang jawapannya, saya khulasahkan dengan jawapan begini. Pertama sekali, kita amat memahami bagaimana pandangan-pandangan yang diberikan oleh ahli-ahli yang berhormat semuanya. Kami kumpul dan kami tengok, bukan sekadar bercakap, bukan sekadar berbahas, bukan sekadar berhujah, bahkan termasuk juga bertekak dengan begitu semangat sekali. Oleh kerana itu, saya nyatakan begini, bahawa isu tabung haji adalah isu yang amat-amat penting untuk kita lihat dan kita fahami dengan sebaik-baiknya. Saya mulakan, saya kata semua ahli yang berhormat dalam ini suka kepada tabung haji. Sokong kepada tabung haji. Suka tengok tabung haji untuk naik ke depan. Dan cuba untuk meleraikan semua permasalahan berkenaan dengan tabung haji. Jadi, kita katakan bahawa saya nak ucap terima kasih semua sekali kepada yang berhormat kerana bahas betul-betul bab tabung haji. Dan kami akan cuba tengok dengan sebaik-baiknya. Justru kami katakan, kerajaan amat memahami bahawa dalam meneliti dan menilai segala transaksi yang dilakukan oleh tabung haji, perlunya kepada suatu badan yang bebas dan berautoriti. Justru kerajaan akan mempertimbangkan dan memperhalusi cadangan ini. Mesyuarat Jemaah Menteri dalam masa terdekat akan membincangkan sedalam-dalamnya berkenaan isu tabung haji, termasuk cadangan serta kewajaran penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ingin saya tegaskan bahawa segala yang dilakukan oleh kerajaan adalah dengan niat suci untuk mencari titik penyelesaian yang boleh diterima semua pihak, serta paling penting untuk memastikan segala urus tadbir tabung haji menepati kepentingannya sebagai institusi milik umat Islam di negara ini. Sebagai menteri yang dipertanggungjawabkan menjaga institusi tabung haji, saya menegaskan bahawa kerajaan akan meneliti. Sekali lagi saya katakan, kerajaan akan meneliti dan menilai segala transaksi yang dibuat oleh tabung haji, baik yang sebelum ini maupun yang akan datang. Fokus kerajaan adalah untuk memastikan segala operasi pelaburan tabung haji dijalankan dengan penuh integriti, beramanah dan selari dengan matlamat serta hasrat ia ditubuhkan. Pada masa ini, keutamaan kita adalah untuk memastikan tabung haji bergerak mengikut
landasan dan matlamatnya insya-Allah. Yang Berhormat Menteri. Menteri, Tuan Speaker boleh saya celah. Baling Yang Berhormat Menteri. Ada soalan yang bukan Banyak kali dah, bagi baling pula. Ahli-ahli yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, ini sesi Menteri menjawab. Kalau Menteri nakkan kelebihan masa, maklum kepada Yang Berhormat Menteri. Oleh kerana saya tak ada masa, saya nak minta maaf banyak-banyak. Kita tak boleh sembang begitu, luar sana Tuan tadi. Speaker. Menteri, Okey, sekian. Menteri, ada banyak isu yang memerlukan jawapan secara resmi oleh Menteri. warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak semesti bertanya, Tuan. Baik, Ahli yang berhormat, Menteri pun telah memberi wassalam, menamatkan Menteri takut nak Ucapan jawab lah. beliau. Apa lah Menteri ni. Ahli yang berhormat. Tinggi je apa ni? Tahniah politik tinggi Menteri ya. Demi umat Menteri kena jawab. Ahli yang berhormat.